dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala untuk syukur alhamdulillah kerana dapat melaksanakan kewajipan walaupun dia tidak sama wajib dengan kewajipan solat, tapi kewajipan memilih pemimpin adalah satu benda yang wajib yang mendatang. Wajib itu dia tidak turun seperti aqimus salah wa atuz zakah, tapi dia melalui persepakatan para ulama, iaitu dalam kaedah fiqh ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Mana-mana kewajipan tidak sempurna melainkan dengan kewajipan tersebut, maka kewajipan tersebut menjadi wajib untuk mengesahkan kewajipan yang pertama. Itu kaedah. Jadi sembahyang tidak sah kalau tidak ada wudu, maka wudu menjadi wajib kerana nak sembahyang. Sembahyang tidak sah kalau tak ada wudu. Wudu jadi wajib untuk mengesahkan sembahyang. Memimpin
dalam sebuah negara adalah wajib. Memilih pemimpin juga adalah wajib untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin sebuah negeri dan juga negara. Itu saja. Kaedah mudah. Lepas tu siapa yang kita nak pilih itu kita sendiri ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ada hari pembalasan, mulut dikuncikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pergerakkan segala anggota tangannya dan juga kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah. Maka apa yang kita buat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak sedar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang dicalonkan itu tak kena dengan kita, tak sebulu dengan kita, lalu kita tak pangkahlah dia sebab dia tak sama. Walaupun satu serupa, kalau warna baju lebih kurang sama, tapi oleh kerana dia bukan calon kita, kita pun tak undi dia. Sebab apa? Sebab itulah ujian namanya. Selama ni berjuang dengan betul-betul perjuangan, bila tukar sahaja tak kena dengan calon yang kita nak, maka kita pun berpaling tak ada. Biar lantak, biar kalah sekali. Menjawab hadapan Allah Ta'ala. Pada muka. Sebab apa? Sebab kita salah. Tangan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kaki yang membawa kamu melangkah ke tempat mengemudi juga akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ucap syukur Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi memilih kita untuk berada di rumah Allah, beriktikaf dalam majlis ilmu, taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucap syukur, alhamdulillah. Cuma syukur ini alhamdulillah ni biar mari ataupun datang daripada hati kita. Macam kita ucap terima kasih kepada orang yang tuang air kat kita. Okey, terima kasih bang. Lain. Ada orang tuang air. Okey, terima kasih. Ada. Assalamualaikum, salam. Terima kasih. Adakah terima kasih daripada hati ataupun sebab dah hadap tu terima kasih? Macam kita duduk rumah tangga kak, terima kasih. Adakah kita tak ucap terima kasih kepada isteri kita yang tuangkan air untuk kita, yang goreng nasi pataya untuk kita? Terima kasih, tapi tidak dengan hati ustaz. Dia terima kasih. Gitu je. Kita pun tak ada rasa. Tak rasa. Bila orang tersebut terima kasih dengan hati yang tulus, ikhlas, kita akan rasa lain. Kepenatan akan hilang. Hilang penat. Terima kasih. Betul-betul terima kasih tu, bukan? Terima kasih. Kalau setakat terima kasih tu, Gemulah Dewi Arumugam, Eliket boleh sebut. Terima kasih. Ada selesai. Tak. Bukan macam tu. Alhamdulillah, sama juga alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ingat dulu masa-masa kecil dulu, masa tahun 70-an, 80-an, bila wirid subhanallah, Tok Imam akan sebut maha suci Allah. Saya ingat lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahil aliyyil azim wa bihamdihil karim daiman abada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Wa ni'matillahil iman wal islam. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dulu saya ingat-ingat begitulah. Jadi kita pun ingat makna dia kerana disebut oleh tuan guru kita, Tok Imam kita. Itu kaedah dia untuk merasai. Maka kita ucap alhamdulillah juga kepada Allah Taala. Puji dia betul-betul kerana dia telah membangkitkan kita lagi sebagai manusia, boleh lagi hidup dengan merasai Char-Kway-Teow, boleh rasa lagi Musangking, boleh rasa lagi Black Tom, boleh rasa lagi macam-macam, boleh rasa sebab masih lagi jadi manusia, masih hidup. Kalau mati belum tentu lagi boleh main handset, belum tentu boleh jawab WhatsApp, dalam kubur belum tentu dapat minum air, belum tentu dapat makan, belum tentu. Yang atas dunia sudah tentu, susah-susah mana pun akan dapat juga makan. Sekurang-kurangnya dapat makan bihun goreng kat surau, kurang-kurang. Tu bukanlah ada lah. Kalau ada, biasanya ada lah. Surah Jumaat tak ada makan apa barang boh. Ada Najah Najah maksudnya kejayaan, jaya berlaku. Jadi ucap syukur alhamdulillah betul-betul.
Begitu juga satu laginya minta maaf, istighfar. Minta maaf dengan manusia, istighfar dengan Allah Taala. Minta betul-betul. Minta betul-betul, minta maaf abang, minta maaf pakcik, minta maaf abang, minta maaf saya, minta maaf. Minta maaf betul-betul. Bukan, okey maaf lah. Oh, nak tidur malam ustaz kata bermaaf-maafan di antara satu sama lain tu. Okey maaf lah. Cuik-cuik ujung macam main bola. Cik. Tak kena. Minta maaf tu, minta maaf abang. Mungkin hari ni sehari saya berkhidmat kepada abang, mungkin ada benda yang abang tak puas hati. Jadi ayang kau itik ikutlah, ayang minta maaf. Sangat-sangat minta maaf lah tadi masuk gula tempoyak tak jadi macam tempoyak kan, lebih gula. Maaf sangat-sangat. Baru nak belajar bang manusia ni kalau dah orang lain minta maaf dia akan jadi lembut. Dan orang lelaki pun sama juga kita pun. Kena juga jangan ada ego kira-kira kita aja minta maaf juga. Mungkin hari ni abang tak terlayan kan, kerana awak abang minta maaf lah tak ada abang supah sikit tu. Abang bagi B ujung. Minta maaf lah sebelum tu. Sebab apa? Sebab takut-takut tidur qalu inna lillah. Sebenarnya sebab takut qalu inna lillah. Sama-sama. Begitu juga istighfar kepada Allah biar dalam. Astaghfirullahalazim. Fikir aku minta apa denganmu ya Allah, dosa aku tadi tengah hari. Dosa aku denganmu ya Allah, dosa aku dengan mak ayah aku, dosa aku. Astaghfirullahalazim. Li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Satu-satu. Astaghfirullahalazim. Minta ampun kita minta maaf dengan dia. Dua benda tu Nabi pesan, sallallahu pesan supaya kita beristiqamah dengan alhamdulillah dan juga astaghfirullah. Puji terima kasih dan juga minta maaf. Dua ni sebab sukar untuk lidah kita cepat-cepat nak sebut. Kena cepat. Lagi-lagi kalau isteri lagi cepat, kena cepat. Bang minta maaf Allah, sorry. Sorry lah bang. Tadi Allah ingatkan abang dah balik lambat. Biasa abang pukul 6 baru balik, tak sempat nak buat lempeng yang abang pesan tu. Kita nak balik nak lempeng kelapa. Kelapa dah ada, jangan kelapa tak ada. Nak lempeng kelapa tapi kelapa tak beli. Mati bini nak pergi panjat pokok kelapa. Kelapa dah ada dah, abang dah beli semalam tu kelapa yang muda tu buat lempeng abang nak makan. Allah minta maaf tertidur lah tadi bang. Allah sorry. Tu lelaki yang panas, temperature tinggi dia keturun. Tapi dia jadi orang lain. Allah tak boleh makan lepeng kelapa sekali. Tak apalah, esok-esok lah. Kita dia marah. Tak ada bahasa-bahasa. Sepatutnya minta maaf. Tak buat tak apa minta maaf. Allah sorry tadi. Tertidurlah lepas asar dia penat sangat. Cepat perkataan sorry, cepat perkataan minta maaf dengan Allah dan juga dengan manusia. Begitu juga terima kasih. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia juga dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang utuskan dia tu untuk bantu kita. Kita jatuh mata, Allah datangkan seseorang untuk bantu kita. Siapa yang datangkan? Allah. Jadi kenapa tak terima kasih sedangkan Allah yang datangkan? Sebab tu Nabi kata SAW, siapa yang tak terima kasih kepada manusia pun tak terima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang datangkan dia untuk bantu kamu. Keadaan dia. Jadi cepat-cepat kita untuk ucap terima kasih, untuk minta maaf dan sebagainya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain thumma amin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca, siapa nak baca? Muka surat apa? 8. Muka surat 8. Kita muka surat 12 lah kita. 8 baru. Oh, lambat habis. Dia boleh 2 lagi. Apa ni sini.
Bab yang ke-6, bayan uqubatu aklur riba. Masalahnya bulan mahari hari tu Ustaz tak ngajar. Macam umumnya tak? Okey. Sebelum tu kita ambil penutup. Memang betul lah. Okey, beres. Muka surat 8 dalam bab uqubatu aklir riba. Baik, bab yang ke-6 fi bayani uqubati akilir riba. Bab yang ke-6 dalam membicarakan mengenai mereka yang memakan riba. Uqubah, balasan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Baik. Baris yang sabda Nabi tu 6 daripada bawah. 2, 4, 6. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi akan dizahirkan pada akhirah. Pada akhir zaman 4 perkara. Yang pertamanya orang yang mengambil riba, dan keduanya orang yang berzina, dan ketiga orang yang benar akan perkataan dusta, dan yang keempat orang yang menambah atau mengurangi sukatan dan timbangan. Maka apabila zahirlah demikian itu, maka diturunkan Allah Ta'ala bala atas mereka itu yang amat panas. Jadi di antara bala yang Allah akan timpakan kerana makan riba. Dalam dalil ini baginda Nabi SAW menyatakan ada 4 perkara akan zahir di akhir zaman. Yang pertama ialah orang yang mengambil riba. Terang-terangan, mula-mula sekali dah. Penyebab murka Allah, marah Allah ialah makan riba. Riba mudah ya nak nampak. Tapi kita fiqh dia ada riba fadli, riba nasi'ah, riba kerana lebih, riba kerana bertangguh. Itu riba, punca menjadi riba. Contoh, ambil 100, bayarnya 120. Riba lah, RM20 tu. Itu riba. Tapi kalau ambil 100, bayar 120 tanpa akad, tanpa perjanjian, maka dia nama qardul hasan. Itu beza. Seorang yang meminjam, saya pinjam dengan Habib Bik, pinjam ke Ustaz 1000 Bik, dia pun bagi. Tapi Habib kata nanti bayar, Ustaz bayar 1200 Ustaz. Beres. Setuju ni ittifaq. Setuju. 200 itu riba. Sebab minta lebih, namanya riba al-fadl. Riba al-fadl, riba kerana lebih. Ambil lebih. Satu lagi, ambil kata saya jual lah kain ni. Saya jual kain sutera kat ustaz dengan harga RM300 tunai. Tapi kalau ustaz bayar asuh-asuh 300.5. Tu kerana nasi'ah, bertangguh. Oleh kerana sebab bertangguh itu dia minta lebih. Minta lebih tu riba. Bukan minjam saja, beli pun jadi. Maka dua-dua tu haram. Sebab apa? Seorang yang meminjam sudah pasti dia tenang. Dia tenang. Maksudnya dia memerlukan. Sebab tu al-gharimin di antara asnaf yang 8 layak untuk menerima zakat. Orang yang berhutang. Hutang yang macam mana? Hutang untuk dia meneruskan kehidupan. Cari sumber, cari sini, tak ada dapat apa-apa sumber rezeki dia. Tak ada. Maka akhir sekali jadi gharim. Dia jadi penghutang. Jadi berhutang dengan orang. Maka dia layak untuk dapat zakat asnaf untuk hidup. Siapa yang macam tu? Kata, kalau dia kaya tak semestinya. Mungkin dia kaya. Dia jutawan mungkin. Tapi dalam perniagaan sebagai contoh, turun dan naik, tiba-tiba dia bankrupt. Kereta tak boleh bayar. Rumah tak boleh bayar. Nak makan pun tak boleh. Dia asalnya katalah duduk meniaga, kontraktor, rumah dan sebagainya. Tiba-tiba PKP sebagai contoh. Nak gagal kat mana? Tak ada orang yang buat musim PKP rumah. Dia nak meniaga lain tak reti, tak pandai. Akhir sekali dia jadi merempak, mengharapkan beras yang dihantar. Saya hantar ingat Shah Alam tu banyak rumah lah, cuma tak ingat lah berapa rumah. Yang pasal pergi tengok kereta dia, wuish, kereta hebat-hebat, kata nak jual. Nak jual pun tak laku, Ustaz, siapa nak beli? Kalau boleh jual, saya nak jual Ustaz ni. Dia sewa apartmen. Daripada banglo mewah, sewa apartmen. Tak boleh Ustaz. Cek-cek memang hantar, saya pergi hantar beras, hantar kecap untuk hidup dia 2 minggu. Cari lagi Ustaz, bukan kita tak cari Ustaz, kita cari. Habis tak dapat. Itu gharim yang jadi.
Dia bukan lagi buat hutang, kemudian tu jadi hutang. Jadi gharim. Dia layak dah terima akan asnah, terima zakat lah. Asnah jadi asnah yang 8. Maka seorang yang mengenakan keuntungan di atas kedhaifan, kelemahan, kemiskinan orang lain, ini Allah marah ni. Allah kata wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Jadi kalau kata jual beli, contoh aku beli ni RM1,000, aku nak jual ke RM1,200. Itu Allah halalkan. Sebab itulah keuntungan dia. Macam yang berlaku dalam kita beli rumah sistem Islami berbanding dengan sistem konvensional. Sistem Islami dia beli RM300,000, dia jual RM500,000. Kita pun tahu. Tapi oleh kerana kita nak bayar ansur, jadi bayarlah ansur dengan harga RM500,000 tanpa ada interest. Itu saja. Itu ahalallah, Allah halal. Tetapi bila kita pergi kepada sistem ribawi ataupun konvensional, dia pun perjanjian. Sekiranya kamu bayar rumah ini cash, ini harga dia. Sekiranya kamu bayar beransur-ansur, ditangguh-tangguhkan, maka inilah harga dia. Itu jadi riba. Ustaz, lebih mahal kita bayar sistem Islam daripada sistem riba. Oh, you bukan kira macam tu. Dia jangan kira hukum akal kita. Kalau nak kira hukum akal kita, zaman-zaman jahiliah askar dulu, arak 7% satu tin apa. Coca-Cola RM1. Masa tu nafi, bukan pernama lagi masa tu, nafi. Tahun 80-an dan sebagainya. Maka arak murah. Kalau macam tu beli arak tak boleh. Arak murah, arak. Berapa ringgit je? Satu krek tu pergi Labuan apa, semua free duty. Maka belilah arak sebab dia murah, tak boleh macam tu. Ada benda yang boleh guna akal secara totally, ada yang memang tak boleh. Yang kita kata kalau macam tu arak lebih baik. Tak boleh. Sama juga riba. Sistem riba ni murah. Mana rumah RM300,000 tadi, bila kira-kira interest selama 300 bulan, dia akan jadi RM490,000. Tapi sistem Islam tadi jadi RM500,000. Kita kata ini lebih baik. Tak jadi lebih baik. Sebab Allah dah kata wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Sebab kita beli dengan harga RM500,000, kita dah ittifaq, setuju dah dengan harga RM500,000. Itu keuntungan dia lah. Banyaknya keuntungan itu terserah kepada dia lah, sebab dia ambil banyak. Kalau ambil sikit pula, aku tak padan pula. Sebagai contoh tu lah kaedah dia. Jadi riba ni tak boleh. Haram dia kerana dia adalah mengkhianati kepada mereka yang dhaif, mereka yang lemah. Satu. Dan yang diberi makannya pun demikian juga, maksudnya yang memberi, yang menerima riba sama sahaja. Kita sistem gadaian Islam dah ada ar-rahnu lah. Tiba-tiba kita pergi gadai di kedai Cina, kedai India dan sebagainya dengan sekian harga. Bayar bunga sekian banyak. Kita tahu dia sebut jelas clear, bayar bunga setiap bulan ni. Pokok tak bergerak langsung, bunga je. Sanggup kita bayar. Sebab apa? Mudah. Tapi pergi ar-rahnu bank Islam, rahnu bank rakyat, payah. Kita apa beza dia dah? Dia berbeza. Sebab ar-rahan ni ataupun rahnu ini ialah upah jaga. Kita gadai suatu dia dan dia ambil upah jaga barang. Contoh emas, kita pergi gadai kerana nak memerlukan duit. Okey. Kita menggunakan sistem ar-rahnu, gadaian. Maka upah jaga dia, apa yang jaga dia? Dia jaga security untuk jaga emas. Security sebulan berapa gaji dia contoh. Jaga emas kita, jaga emas orang lain, dia ambil situ. Kemudian 2-3 hari sekali dia akan cuci emas supaya tidak rosak dan sebagainya. Yang ni bagi upah jaga. Itu yang dia ambil upah. Kadang mahal, kadang murah. Tengoklah. Yang kita kata sama je yang kita ambil kedai Cina tu, apong tu sama je. Dia ambil bunga setiap bulan. Ini pun ambil bunga. Tak, ini upah jaga. Ini beza dia. Upah jaga. Namanya ar-rahnu. Jadi bila dah ada sistem Islamik, haram kepada kita menggunakan sistem konvensional. Tak boleh dah. Sebab dah ada sistem. Sebelum ni kita nak cari bank Islam upaya yang mengamalkan sistem Islam. Contoh yang beli rumah loan kerajaan pada masa tu. Panel syariah belum ada. Semua konvensional.
Tapi bila dah ada panel syariah, KWSP ada panel syariah, maka kena berubah kepada syariah, wajib. Tak boleh biarkan. Sesiapa yang ada sekarang, anak-anak kita mungkin ada yang pernah buat loan rumah melalui sebelum ni perumahan kerajaan kan, pembiayaan ni. Kemudian yang baru ni LPPSA kan, sistem I wujud Islami. Kena pergi yang situ, kena pergi yang ada I. Kalau tidak, tuan-tuan menanggung dosa. Sebelum ni pihak berwajib menanggung, bertanggungjawab, sebab dia tidak menyediakan kelengkapan Islam pada ketika itu. Mungkin sebab tak tahu, sebab kejahilan mungkin ke sebab apa. Tapi sekarang semua dah ada. Hong Leong Bank pun ada, Islamic Bank, banking Islamic Hong Leong. Hatta non pun buat sistem Islamic. Sebab apa? Sebab dia lebih menguntungkan. Dia pun dah kaji. Satu, nak tarik pelabur masuklah satu hal. Dan kita wajib berpindah kepada sistem Islamik supaya kita tidak bersama orang yang makan riba. Kalau tuan-tuan ingat, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj dipertontonkan kepada baginda Nabi SAW orang yang perutnya buncit sebesar rumah kerana dia memakan riba. Makan riba, itu makan harta orang lain dengan tidak sebenarlah. Sedangkan orang tu lemah, tak mampu dan sebagainya, lalu kita tekan dia, tindah dia macam sistem kapitalis. Demikian yang menyurat dia pun sama jugalah. Atas tadi. Jadi saya ambil atas, turun bawah balik. Itu orang yang makan riba, dan keduanya orang yang berzina. Zina ini bukan zina mata hak biasa tu, bukan. Zina maksudnya ialah melakukan persetubuhan seperti mana memasukkan timba ke dalam perigi. Itu maksudnya zina. Yang dikehendaki di sini ialah zina yang betul-betul melakukan persetubuhan secara haram dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang membenarkan akan perkataan yang dusta, bohong. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golonganku. Ingat baik-baik, kita ni dijamin syurga kalau kita kekal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ternafi sifat umat Muhammad, jeng kita. Maka di antara ternafinya ialah kerana man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila asabiyyah falaysa minna. Siapa yang berada atas dasar kebangsaan, perkauman asabi, falaysa minna, bukan golongan aku juga. Nabi kata, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku, barang siapa benci akan sunnahku bukan golonganku, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri dia. Banyak lagi. Cuma nak sebut sini ya, jangan berdusta. Dan keempat, orang yang menambah atau mengurangi makanan, sukatan dan timbangan. Maknanya bila dia timbang untuk dia, maka dia lebihkan. Bila timbang untuk orang lain, dia kurangkan. Kalau cupak dahulu, rata macam tu, cupak, gantang. Bila dia sukat untuk dia, dia akan telekuk ke bawah. Jadi bila telekuk ke bawah, padi ataupun beras tu akan banyak. Dia juluk punggung dia ni, punggung cupak, punggung gantang dia besi. Asalnya level macam ni. Bila dia nak kat dia pun tumbuk daripada dalam, maka benda tu akan melenggung ke bawah. Bila bengkok ke bawah, maka padi ataupun beras itu isi banyak. Bila dia menyimbang kepada orang lain, dia akan juluk daripada bawah masuk ke atas. Jadi melengkung ke atas, isinya sikit. Nak menipu punya pasal. Kita kata sikit je ustaz, sikit pun tipu. Di Malaysia tak pernah berlaku tembikai cucuk injection dengan air, tak pernah berlaku di Malaysia. Tapi di Mesir berlaku, tuan-tuan. Buah tembikai tu, batik kita beli tu, dia injek pakai picagari, dia masukkan air, 3 lubang, pergi timbang. Kalau biasa dapat 3 kilo, bila masukkan air akan ada 3 kilo 200 gram. Belah-belah keluar air. Tak pernah kita kata tak logik lah ustaz. Tak logik apa je. Tanyalah orang duduk sana, orang duduk Mesir. Ambubah tu dimasukkan air. Saya dah cerita dah sebelum ni. Gas ni, balang gas 14 kilo. Bukan 100% gas 14 kilo.
dia masukkan air 3/4 air ataupun setengah air. Air dia masukkan, gas duduk atas. Jadi kita masak dan seminggu je. Sebab bawah tu air. Kita balik, berat lagi, pusing-pusing, bunyi gluk dalam ni. Bunyi lagi. Menatang apa? Cucuk-cucuk kepala, buka kepala pula, puak air. Separuh daripada balang tu air. Menipu nombor 1. Bukan kita nak keji orang Arab dah. Tapi Nabi SAW pun pesan dah, la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab. Tidak ada beza abyadin ala aswadin, putih dengan hitam. Illa bittaqwa, melainkan takwa. Saya tak masalah. Kita kata itu munasabah. Munasabah apa berlaku depan mata kita. Ni mana bila timbang dia melebihi atau mengurangi akan timbangan. Ayat Quran yang menunjukkan ini, fawailul lil mutaffifin alladzina idza talu sambung sendiri ya. Bila timbang kepada orang, timbang kepada diri sendiri. Ni peristiwa yang di akhir zaman. Maka apabila zahirlah demikian itu, demikian yang 4 tadi, maka diturunkan Allah Ta'ala bala atas mereka itu yang amat panas. Bala ni sama ada bala atas dunia atau bala di akhirat. Hidup keadaan panas, keadaan macam-macam lah Allah bagi hukuman atas dunia. Wa qala Allah Ta'ala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, pada hari itu maka berdiri segala manusia bagi Tuhan seluruh alam sekalian, melainkan orang yang makan riba, bahawa mereka itu berdiri ia dan duduk ia seperti kelakuan orang gila. Tak nak berdiri tegak jumpa orang. Kejap bangun, kejap duduk. Kerana perut buncit dia makan harta kan. Wa qala Allah Ta'ala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika berdiri untuk menghadap Allah Ta'ala, tapi dia bangun dan duduk. Bangun, ada riwayat kata bangun dan jatuh. Seperti kelakuan orang gila, duduk tak tentuan. Dan telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memakan riba, maka dipenuhkan Allah Ta'ala hatinya dengan api neraka, dan sentiasalah yang empunya riba itu dalam murka Allah Ta'ala selama ada padanya suatu qirat. Maksudnya kalau selagi ada benda yang riba, maka selagi itulah murka Allah. Jadi tuan-tuan, kalau duit riba ada lah, katakanlah terada dalam akaun kita, sistem ribawi. Kita simpan duit kita ada 1 juta. Sistem ribawi, kira berapa persen, maka yang ada duit tu nak buat apa? Duit haram, duit judi, duit ni nak apa? Ada ustaz, itu hari Allah tertikam lah ustaz, dapat 4,000, ada simpan sikit lagi tu. Nak buat apa? Boleh tak kita hantar orang pergi umrah? Duit riba ataupun duit judi, boleh. Orang yang pergi dia tak tahu duit mana, dia tahu sampai tawaf, pergi sa'i, tahlul, dapat 1 umrah. Dia tak tahu, balik tu baru kawan tu cerita, okey dah umrah, okey alhamdulillah, sempurna. Tu aku bagi sedekah sikitlah kamu, duit aku tekan nombor tu, apa cerita? Dia lepas kita pergi baru dia cerita. Nak kata apa? Sah. Sebab ada tak dia bagi tahu rukun syarat dia, mesti kita tahu sumber itu sumber yang halal. Kita tak tahu. Sebab dia sponsor kita. Dia yang sponsor kita, tak pergilah. Duit mana kita tak tanya dah. Orang kata aku nak niat ni, kalau ni aku nak suruh hantar orang lah umrah. Jadi kebetulan tengok kau lah layak. Kita pergi lah. Kita tak tanya dah, duit mana tu? Duit Datuk ambil ke mana duit ni? Banyak sangat sponsor baik sangat Datuk lain macam ni tu. Ada nak tanya? Buat apa nak tanya? Tak payah tanya dah. Allah tu, terima kasih banyak tu. Moga-moga Allah murah rezeki Datuk bla bla bla. Tu doa kita. Pergi balik rupanya duit judi. Kita tak payah apa dah. Selesai dah. Dia tak boleh apa-apa. Duit haram yang ada dalam kita hanya untuk bersih daripada akaun kita je. Pahala tak dapat. Duit riba,
duit judi, duit apa sekali. Ada orang kata awak bayar rotek boleh. Ada orang kata awak beli ring kereta boleh. Oh tak boleh bah. Bak ring kereta tayar kereta semua bagi masjid. Takkanlah bila nak pergi masjid tukar ring kereta buh ring ahlan. Masa nak pergi jalan-jalan, pergi apa karaoke, kalau nak pergi mana-mana berkaitan pakai ring haram macam tu. Tak ada. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Duit haram yang ada dalam tanggungan kita selesaikan. Berilah kepada siapa yang kita amanahkan untuk buat jalan raya untuk orang ramai, wakaf untuk orang ramai. Benda tu semua untuk orang ramai, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pahala tetap juga tak ada, tapi duit tu tak ada dalam akaun kita. Selesai. Itu je kaedah dia. Jadi kalau ada, tuan-tuan yang ada duit riba dalam akaun sikit-sikit tengok, kalau sistem tu tak tukar lagi, maka tuan-tuan ambil duit riba tu, bagilah ke Habib ke siapa ke, biar dia buat jalan ke mana-mana ke madrasah mana-mana ke, yang tidak ada kena-mengena dengan individu, tak ada kena-mengena dengan kita sebagai owner ataupun sebagai duit haram itu. Bagi je. Jangan simpan buat apa duit haram. Kita pun tak makan. Sebab kita tahu duit tu haram. Ada seorang budak tu masa zaman askar komando. Saya cerita dulu. Hari Jumaat dia panggil pukul 10 sebelum Jumaat tu. Dia beli 5 barrel KFC. Memang kita pakai baca doa. Kita baca doa dia. Allahumma fi li sahih hazan ta'ala, ya Allah ampunkanlah pemilik makanan ini ya Allah, warzuqhu minal halal, rezekikan dengan halal, wajan min haram, jauhkan dia daripada haram, waghfir lana li mautana, ampunkan yang mati di kalangan kami, wa mautahum, dan yang mati di kalangan mereka. Oh, patu wa adkhulul jannah, dan masukkan dia dalam syurga. Doa kita ni. So makan 2 ketul. Habis makan ustaz, okey tak beres. Dia tak makan. Kita lah makan. Minum air pula Coca-Cola aku. Sudah. Kisah alhamdulillah. Allah rezeki orang kita dapat ni, orang kata kena share. Jadi saya share lah sikit Ustaz. Saya lebih-lebih beli range sport tu ada dalam 2,000, lebih lagi dalam 2,000. Saya dapat 4,000 Ustaz. Kau bonus apa dah? Komando claim apa? Tak, saya tikar nombor Ustaz. Saya tikar nombor, tak dapat Ustaz. 4,000. 2,000 beli range, kata saya belanja Ustaz nak makan KFC. Okey tak? Nak kata apa? Kita dah makan sedawa. Nak juluk keluar tak keluar. Ya tu kalau saya bagi tahu awak ustaz nak makan. Jadi kan bagi kemudian ustaz tak berdosa, saya yang berdosa. Nak kata apa? Duit haram. Duit haram. Jadi kita pernah makanlah duit haram tapi tak berdosa sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu tak boleh. Kita pun tak usul banyaklah kau duit tak. Setakat tu ya. Okey azan.
Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula berjual emas dengan emas dan perak dengan perak itu sama timbangan, kerana bahawasanya riba itu menghilangkan kebajikan dan barang siapa puasa. Okey. Ini kalau kita jual emas. Jual emas dengan emas, maka dia tak boleh bertangguh, kena cash ataupun tunai. Sebab harga emas akan berubah sembilan masa. Kalau kita beli cara hutang, hari ni emas harga 300 1 gram bukan contoh. Kita pun bayar esok. Esok bukan 300 dah. Dia tak boleh. Kalau emas sama emas. Kalau perak sama perak. Dia panjang perbahasan mengenai emas, perak, beras sama beras dan sebagainya. Iaitu duit sama duit pun sama juga. Sebab tu isu bila orang berniaga duit jadi isu. Isu maksudnya ada perselisihan faham di antara ahli ulama akan kehalalan dan keharusan dalam berjual duit. Orang main mata wang lah, mata wang. Tak kira lah mata wang USD ke apa benda ke. Sebab dia sana terlalu dekat kepada sistem ribawi. Nak kena pandai betul-betul, takut nanti kita tergelincir kepada sistem riba. Panjang perbahasan tak cukup di sini sebab dia kena buka kitab fiqh lain yang membahaskan mengenai mata wang. Sebab mata wang tu dia berkisar mengenai emas dengan emas. Sebab mata wang itu bernilai kerana ada emas. Emas tu yang penting. Sebab nilai emas itu barulah keluar mata wang. Emas tu naik, duit pun naik. Dia macam tu kaedah dia. Sebab tu duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kaedah dia. Dia tak boleh berlebih kurang. A dengan B dengan C dia tak boleh. Dia kena mesti sama standard dia. Baru tak berlaku riba. Kalau A dengan B dia berlaku riba. Sebab A 919, 999. Ini 916 bukan macam tu. Dah beza, tak boleh. Sebab harga dia akan berbeza. Nilai emas juga akan berbeza. Begitu juga mata wang. Itu ada perbahasan dalam bab muamalat mengenai perniagaan emas ataupun wang. Itu kena bahas lain Cuma dia sebut sini jangan emas dengan emas dan sebagainya. Perak dengan perak, takut berlaku riba. Menghilangkan, kerana bila berlaku riba menghilangkan kebajikan. Dan barang siapa puasa maka berbuka ia dengan harta riba, itu tiada diterima puasanya. Dia puasa berbuka dengan riba, duit riba, makan riba, maka tidak diterima puasanya. Apa maksud tidak diterima puasanya? Puasanya sah tapi tak terima. Sah tapi tak diterima. Sebab apa tak terima? Sebab ni tak ada kelebihan pada puasa dia tadi. Dan barang siapa sembahyang padahal di dalam perutnya harta riba, tiada diterima Allah Ta'ala segala-gala sembahyangnya. Sembahyang Allah tak terima. Rukun sah, syarat sah tapi tak terima. Tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sia-sia lah. Seolah-olahnya begitu. Kalau macam tak ada sembahyang lagi berat. Lagi teruk. Orang kata orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya.
adalah satu dosa yang besar. Dosa yang besar. Kerana Allah telah sebut kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Besarnya kebencian Allah, apa yang kamu kata kamu tak kotorkan. Allah benci. Ni kita ilmu tapi tak beramal dengan ilmu, Allah tak suka. Tapi kalau orang tak beramal dengan ilmu dan dia tak ada ilmu, dua kali dosa. Dosa pertama kerana tak ada ilmu, dosa kedua kerana tidak beramal dengan ilmu. Dua kali dosa. Yang tu selamatlah dosa cari ilmu, dia ada ilmu, tinggal lagi dia tak beramal dengan ilmu dia. Berdosa sebab tak beramal. Yang tak ada ilmu langsung, dosa dua kali. Satu tak ada ilmu, tak cari ilmu. Yang kedua berdosa kerana tak beramal. Sebab dia tak ada ilmu. Tu kena beringat. Kita kata orang begitu baik tak ada ilmu. Oh jangan. Tak ada ilmu macam mana? Tak ada ilmu dua kali dosa lah. Begitu juga sembahyangnya. Dan barang siapa memberi sedekah harta riba, tiada diterima Allah Ta'ala sekali-kali sedekahnya. Yang kita sebut tadi bukan kita sedekah, kita bagi untuk buat jalan, untuk buat apa, itu dia pun memang tak dapat pahala. Cumanya untuk meriliskan, untuk menyelesaikan duit yang haram daripada disimpan. Kerana Allah terlalu murkanya kepada orang yang makan riba. Dan telah bersabda Nabi SAW bahawasanya, hai segala manusia, takut olehmu akan Tuhanmu dan 5 perkara. Tiada ada kaum yang mengurangi akan akan sukatan, melainkan diturunkan Allah Ta'ala bala atas mereka itu, iaitu mahal harga. Balanya itu mahal harga makanan dan kurang segala buah-buahan. Itu tanda dia. Orang yang mengurangi akan timbangan, maka dibalas dengan mahal makanan pada zaman dia, dan juga sukatan, dan juga segala buahan itu tak banyak, kurang buah-buahan. Kita tengoklah zaman kita sekarang macam mana. Dan tiada kaum yang mengubahkan akan janji itu, melainkan dibinasakan Allah Ta'ala atas mereka itu dengan seteru mereka itu. Mana siapa yang mengubahkan akan janji, iaitu tidak menunaikan janji, ubah janji. Janji begini tapi bila dah menang ubah pula janji. Contoh dia mustandby, iaitu atas mereka itu dengan seteru mereka itu, iaitu Allah akan binasakan atas mereka dengan musuh. Allah akan datangkan musuh di kalangan mereka itu untuk menghancurkan kumpulan berkenaan, sebab dia telah mengubah akan janjinya. Jangan ubah bos, dah manifesto macam tu kena buat. Takut jadi ni. Bila kena atas pemimpin macam ni, nyaya kita duduk bawah ni. Bila dia bermusuh-musuhan di antara sesama sendiri, maka akan merosakkan persepahaman, persatuan, kesatuan, mahabbah, silaturahim. Seteru mereka itu, dan jikalau tiada ada binatang di dalam negeri, nescaya tiada diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan satu titik pun. Maknanya Allah turunkan juga hujan itu kerana ada binatang yang hidup pada zaman itu. Kalau tidak, Allah tak akan turunkan hujan walaupun setitik, kerana mereka telah mengubah akan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin janji dengan manusia, mungkin, dan sebagainya. Al-babus sabi' fi bayani uqubatu naihah wa fi sawabis sabru 'alal bala. Bab yang akan datang, iaitu bab yang ketujuh, dalam membicarakan mengenai balasan orang yang meratap dan juga pahala bagi yang mereka yang sabar akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ada 5, disebut baru 2 dalam ini. Mungkin ada dalam kitab-kitab yang lain sambungan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Kita berhenti dalam bab yang ketujuh ni, kita akan sambung nanti pada bulan depan. Bab akan datang apa ni kitab lain pula lah. Maka yang ni kita bercakap tu, kita akan sambung yang ketujuh. Dia ada 12 bab, tak lama lah. Tak lama, kitab ni tak lama. Lebih kurang dalam 5 tahun lagi habis kan. Lebih kurang. Dah sebulan sekali, 12 bulan setahun, bulan puasa tak baca dah. Raya pula cuti lagi. Raya Korban cuti pula, nak makan lembu. Jadi 8 kali lah, 9 kali setahun baca. Mana mau habis. Kalau nak mau habis, kita boleh baca. Kita boleh baca saja tanpa kita faham, tanpa dhabit apa-apa. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Qala dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit peringatan mesra 18 Ogos 2023 Jumaat selepas solat maghrib, dijemput hadir untuk forum kemerdekaan Malaysia tanah airku, dan juga nak meraihkan kemenangan kepada yang menang. Panel Kapten Ustaz Nik, moderator PU Rozi, dan panel daripada tentera ialah Kenal Haji Zulkifli bin Mustafa. Jadi tolong war-warkan kepada warga untuk sama-sama kita saksikan forum kemerdekaan Malaysia tanah airku.